Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazila bin Kamal. Saya daripada Bachelor Sains Aquaculture dengan kepujian. Tajuk saya pada hari ini adalah mengenai mengenali rumpai laut. Okey, rumpai laut adalah sesuatu tumbuhan makroalgae yang hidup di sekitar zon litoral dan dia melakukan proses fotosintesis. Struktur yang ada pada badan rumpai laut adalah thallus, lamina, holdfast, stripe, bladder, midrib, ramulai dan frond. Okey, setiap rumpai terdapat jenis habitat dia. Di sini terdapat 4 jenis habitat rumpai, iaitu yang pertama adalah epilitik. Okey, epilitik ni bermaksud rumpai tersebut hidup pada sesuatu permukaan yang keras dan kukuh. Contohnya seperti pada batu di dasar laut. Yang kedua adalah jenis epipilik. Okey, epipilik ni adalah sejenis rumpai yang hidup pada pasir, lumpur dan struktur yang boleh memudahkan mereka mencengkam di dasar laut. Seterusnya adalah epiphytic. Okey, epiphytic ni adalah sejenis rumpai yang hidup dan tumbuh pada tumbuhan lain. Contohnya seperti tumbuhan yang kita sudah nampak ataupun kita lihat di dalam TV. Kebanyakan tumbuhan tu ada yang hidup di sekitar tumbuhan yang lain. Okey, yang seterusnya adalah epizoid. Epizoid ialah sejenis rumpai yang hidup pada haiwan lain yang hidup ataupun yang telah mati. Contohnya sesuatu rumpai itu kita jumpa mereka tumbuh di atas dead coral ataupun coral yang mati ataupun cekerang yang telah lama ditinggalkan. Okey, seterusnya adalah tiga jenis algae, iaitu yang pertama adalah berwarna merah yang dikenali sebagai rhodophyta. Yang kedua adalah phaephyta, iaitu rumpai laut berwarna perang. Yang seterusnya adalah rumpai laut hijau yang kita selalu tengok, iaitu di dalam filem Chlorophyta. Okey, yang pertama adalah rumpai laut merah. Rumpai laut merah mempunyai pigmen phycotin dan phycocyanin, iaitu pigmen ini yang wujud di dalam sel rumpai tersebut. Ia memaparkan warna merah pada rumpai tersebut. Jadi ada dua jenis struktur, iaitu struktur yang lembut, struktur pada badan rumpai tersebut lah. Struktur lembut dan keras. Yang lembut dia ada mempunyai sel rumpai yang biasa, manakala satu lagi adalah sejenis struktur badan di dalam rumpai tersebut, iaitu mempunyai kandungan kalsium karbonat. Okey, kalsium karbonat ini yang menyebabkan badan rumpai tersebut keras dan dia sangat kuat bila dia hayun ombak ataupun dia hayun dasar laut, ombak dasar laut. Okey, seterusnya rumpai laut merah ini selalunya digunakan untuk pembuatan makanan seperti agar-agar, aiskrim dan sebagainya. Dan contoh rumpai yang boleh dimakan dalam rumpai alga merah ini adalah rumpai Palmaria palmata, Chondrus crispus dan Mastocarpus stellatus. Okey, itu adalah contoh rumpai yang boleh dimakan dalam kategori rumpai laut merah. Okey, yang seterusnya adalah rumpai laut perang, iaitu yang dipanggil sebagai phaephyta. Okey, rumpai laut merah ini mempunyai pigmen dominan, iaitu xanthophyll, yang memaparkan sifatnya berwarna perang. Sebenarnya rumpai laut perang ini ada dua jenis. Dia ada warna hijau dan perang, tetapi terdapat warna lain, iaitu pigmen lain yang disebut sebagai klorofil yang wujud ada dalam rumpai laut algae perang ini. Jadi rumpai algae perang ini selalunya diekstrak dia punya kandungan alginate acid. Alginate acid ni adalah sejenis asid yang digunakan, iaitu yang dikomersialkan
di dalam pembuatan ubat gigi, sabun, aiskrim dan fabrik. Okey. Seterusnya adalah rumpai bernama Atlantic, Ascophyllum, Nodosum dan Laminatia Hyperborea. Okey. Dua rumpai ini selalunya kita selalu guna sebagai agent emulsifier, stabilizer dan untuk preparation nutrient agar. Okey, tiga bahan ni digunakan dalam kilang-kilang ataupun dari industri kita. Contohnya agent emulsifier, lepas tu preparation nutrient agar ni yang diselalukan diguna dalam lab untuk membiakkan mikroorganism, dan seterusnya adalah Chlorophyta, iaitu alga hijau. Alga hijau ni banyak ditemui dan sangat luas je habitat dia. Dan pigmen yang utama adalah chlorophyll alpha dan chlorophyll beta. Okey, chlorophyll ni dia ada pigmen yang memaparkan sifat hijaunya rumpai tersebut. Okey, mikroalgae seperti Chlorella vulgaris ini dia hidup di dalam air tawar dan air masin. Jadi mikroalgae ni sebenarnya orang guna untuk digunakan disebabkan nutrien dia yang tinggi dalam memberi vitamin dan kulit yang cantik pada pengguna. Dan seterusnya adalah Ulkinia sp. Ya, dia dalam pembuatan bahan bakery. Dia mempunyai kandungan omega 3 yang tinggi dan dia juga sebagai suplemen makanan tambahan. Jadi di sini rumpai laut mempunyai banyak manfaat kepada manusia dan kita seharusnya mengetahui manfaat tersebut dan kita akan menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini marilah kita meningkatkan lagi kesedaran kita kepada alam sekitar dan ekologi laut supaya kita dapat memahami bagaimana mereka ini wujud untuk diberi manfaatnya kepada manusia. Sekian, terima kasih daripada saya.